Buat kapur tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya ni boleh didengari ataupun tidak ya? Tolong cek dulu. Macam mana? Boleh dengar? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah, terima kasih pada pendengar-pendengar yang setia dengan saya. Alhamdulillah. Dan ahlan wa sahlan bagi peserta kita yang baru. Saya harap kita semua pada malam ini dapat sama-sama di dalam kelas Tadabbur Al-Quran Karim. Jadi sebagai permulaan bagi yang baru, sebenarnya kelas Tadabbur Al-Quran ini merupakan satu kelas yang agak sebenarnya intensif. Saya telah merangka kelas ini menjadi beberapa fasa, dan insya-Allah kita harapkan perkongsian yang saya akan berikan sepanjang 1 jam 30 minit setiap kali pertemuan kita, sekurang-kurangnya insya-Allah dapatlah kita beberapa
faedah daripadanya, dan apatah lagi saya telah memperkenalkan template ataupun template bagi super tadabbur. Saya namakan dia super tadabbur, nak nak nampak hebat lah, bukan apa pun sebenarnya. Nak bagi nampak kemas. Jadi saya telah telah menjadikan dalam bentuk dipanggil sebagai template super tadabbur. Jadi template super tadabbur ni boleh didapati daripada kelas, daripada sistem kelas kita. Jadi bagi yang belum lagi dapat ataupun belum lagi mendapatkan dia, saya harap bolehlah ya, bentuknya lebih kurang begitu. Lebih kurang bentuknya adalah begitu, saya buat dalam bentuk PowerPoint. Sebab apa? Nanti peserta dapat menulis, dapat salin, dapat salin balik apa yang ada di dalam perbincangan kita lah. Yang itu yang diharapkan sebenarnya. Sebab tu saya buat template sahaja, saya tidak buatkan dalam bentuk nota. Mungkin kalau anda kata tak jelas, tidak faham, boleh bertanyakan di dalam kelas bersama-sama nanti, insyaAllah. Kita teruskan. Jadi saya lihat mungkin ada di kalangan kita nak kata peserta yang barulah, peserta yang baru. Jadi sebenarnya sebelum tu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Tajuddin bin Jamaluddin. Saya merupakan penceramah bebas dan juga di peringkat Selangor dan juga wilayah dan juga Selangor Negeri Sembilan. Saya merupakan pemegang tauliah mengajar ceramah bagi masjid-masjid dan surau-surau Negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan. Jadi itu sedikit sebanyaklah latar belakang saya, dan ini merupakan bidang yang saya minati dalam tadabbur Al-Quran, kerana pertama, di samping kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita cuba untuk memahamkan makna. Disebabkan oleh beberapa perkara ataupun beberapa fakta, ilmu, maklumat yang kita akan perolehi daripada tadabbur. Kalau setakat baca saja, kita mana yang saya sebutkan sebelum ni, hanya akan mendapatkan pahala daripada bacaan sahaja. Tetapi untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan kegemilangan rohani, maka Al-Quran itu perlu ditadabburkan, perlu dibacakan dengan penghayatan. Barulah ia dapat memberikan input kepada kita semua. Okey. Sebelum kita meneruskan, jadi saya lihat ada peserta kita yang baru. Jadi saya nak memperkenalkan beberapa perkara utama yang perlu. Sebelum kita masuk pada perbincangan kita, saya nak imbas semula perkara yang perlu diketahui oleh kita sebagai seorang pembaca Al-Quran ataupun yang nak tadabbur Al-Quran. Okey. Yang pertama sekali, dia ada beberapa marhalah, beberapa peringkat, ataupun kalau kita lihat dalam paparan yang saya berikan ini daripada bahasa Arab lah. Paparan ini sebenarnya dia kata kalau kita berkehendakkan benar-benar mendapat ilmu tadabbur Al-Quran, maka seharusnya kita hendaklah senantiasa senantiasa menelusuri 5 peringkat asas. 5 peringkat asas. Dan pertama ialah la budda minal yaqin at-tam annaka ma'al Qur'ani hayyun wa binunihi mayyitun
Mubsirun wa biduni a'ma muhtada wa biduni dhalun. Okey. Yang pertama sekali, bila kita nak membaca Quran, kita nak tadabburkan Al-Quran, kita mesti ada suatu keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna bahawa kita bersama-sama dengan Quran yang hidup dan bukan Quran yang mati. Quran yang memberi petunjuk dan Quran yang memperlihatkan ilmu dan juga hidayah kepada kita. Jadi mereka yang tidak bersama-sama dengan Al-Quran, mereka yang jauh daripada Al-Quran, maka orang ini akan kerugian. Kerugian disebabkan oleh kerana tidak mendapat dapat hidayah daripada Al-Quran. Ya? Jadi ini kita kata sebagai peringkat yang pertama yang perlu ada kepada kita, iaitu keyakinan. Kullu qari'il Qur'an al-azim la budda lahu min hadzal yaqin qabla qira'ati ayatihi wa suwarihi. Jadi setiap mereka yang membaca Quran, mestilah mereka pertama-tamanya mesti ada keyakinan yang teguh, keyakinan yang sempurna. Sebab apa? Sebab bila kita tak yakin bahawasanya Quran ini daripada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan mendapat apa yang disebutkan sebagai perasaan tadabbur. Rasa keseronokan tadabbur itu tak ada. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perasaan, tidak ada rasa daripada bacaan kita. Jadi yang inilah, kalau kita orang tanya, kenapa saya baca Quran saya tidak rasa seronok? Kenapa saya tak ada rasa sedih pun, tak ada gembira pun, tak ada? Kenapa saya rasa baca Quran tidak ada perasaan? Sebenarnya ialah kerana keyakinan kita terhadap Al-Quran mungkin tidak sempurna. Jadi ayuh kita sama-sama bina keyakinan ini. Bina keyakinan. Bagaimana saya nak membina keyakinan tentang Al-Quran? Pertama-tamanya kita kena tahu Quran tu apa. Lepas tu ayatnya ada berapa, juzuknya ada berapa. Jadi fakta-fakta asas mengenai Al-Quran tu kita perlu tahu. Barulah dia datang keyakinan kepada kita. Ya betul lah Quran datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Baru ada keyakinan yang mantap. Okey. Itu yang jadi kena tahu yang pertama, fal Quran huwa ruh wa bidunihi anta mayyitun. Quran itu ialah jiwa. Tanpa Quran, maka kita sebenarnya mati jiwa. Mati daripada mendapatkan hidayah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitu jugalah kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh daripada pekerjaan kami, iaitu Al-Quran lah. Kalaulah Quran itu bersemadi dalam hati kita, dalam badan jasmani kita, maka ruhan jasmani kita dapat bergerak. Bergerak ni maksudnya dapat tidaklah kaku daripada mendapat hidayah. Yang itu yang hari ini, kalau kita tengok kan, kalau kita tengok ramai orang dalam keadaan stres, dalam keadaan yang mana keluh kesah. Disebabkan apa? Disebabkan oleh kerana Al-Quran itu tidak ada dalam jiwa mereka, dalam tubuh pada mereka. Jadi, pertama kali kita kena faham, perlu ada roh. Kan roh kita iaitu Al-Quran Al-Karim. Wal Quran huwa nur wa bidunihi anta a'ma. Quran itu ialah cahaya hidayah, nur.
tanpanya kita semua akan menjadi buta, gelap mata. Iaitu yang kita tahulah. Yang ketiga, wal Quran huwal huda wa bidunihi anta dhalun. Quran itu adalah hidayah dan tanpanya kita akan jadi sesat. Semuanya ini adalah penyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni berada bersama-sama dengan Al-Quran. Jangan berpisah dengan Al-Quran. ولذا كان وصف القرآن المعرضين عنه في غاية الشدة من التنقص والذم وخذ مثلا واحدا على ذلك. Jadi Allah Ta'ala telah gambarkan mereka yang melupakan Al-Quran, maka Tuhan telah menyatakan kemuncak kepada kekurangan mereka. Kemuncak kekurangan mereka. Contoh daripada surah Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farras min qaswarah. Dan tidak ada bagi mereka yang melupakan daripada tazkirah, iaitu Al-Quranul Karim. Seperti unta yang liar, mustanfirah, berlari-lari sana dan ke sini. Jadi inilah perumpamaan yang Allah berikan bagi mereka yang melupakan Al-Quranul Karim. Jadi ayuh marilah kita sama-sama mengingati pesanan-pesanan yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala supaya kita selamat daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akhirnya dia kata, fahal ta'ammalta ya qari al-Quran bima wasafallahu azza wa jalla al-mu'ridina 'anil Quran. Adakah kamu tidak memerhatikan, wahai pembaca Al-Quran? Orang baca Quran, orang ramai baca Quran. Seperti mana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala yang mereka yang melarikan, yang mana menghindari daripada Al-Quran. Kalaulah saya boleh, arju an ta'zalli li'uqarriba lakal amru qalilan. Kalau boleh saya nak minta izin kepada kamu untuk supaya mendekatkan kefahaman. Bagaimana? Al-humur bermakna himar. Ataupun ada sebut unta, ada yang sebut sebagai himar. Ka'annahum humurun. Humur ni ialah himar. Mustanfirah. Hiya syadidatun nifar. Lari. Himar, keldai yang berlari dan liarlah, kita boleh kata dan liarlah. Al-qaswarah, farras min qaswarah, seperti lari daripada seekor singa. Jadi orang yang melarikan diri daripada Al-Quran, maka Allah sifatkan mereka seperti seekor keldai yang lari daripada seekor singa. Okey. Seterusnya ni dia punya, kita tengok nama-nama Al-Quran lah. Yang ni kalau saya nak ulang ni satu persatu ni memang tak habis lah sebenarnya. Tapi insya-Allah daripada semasa ke semasa kita akan cuba lihat apakah yang dimaksudkan dengan nama-nama Al-Quran Al-Karim ni supaya kita dapat menjiwai rupanya Quran ni namanya ialah nama apa? Nama Al-Huda, An-Nur, macam-macam nama Al-Quran. Sebab apa? Membawa kepada, orang kata kalau kata ubat tu macam-macam jenis ubat. Benda yang satu tetapi dia punya fungsinya, kedudukannya. Kalau sebagai hidayah, namanya ialah huda. Kalau ianya sebagai penerang jiwa manusia, namanya nur. Jadi itulah dia kedudukan Al-Quran. Yang kedua ialah
Al-aslu fi khitab al-Quran annahu muwajjihun ilal qalbi. Sebenarnya orang yang baca Quran ni kalau nak mencapai tadabbur, mestilah dia menghadapkan Al-Quran itu kepada jiwanya. Sebab Quran itu sebenarnya menghadap jiwa. Quran itu tak pernah lari daripada manusia. Cuma manusia saja yang lari daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi sebab itulah. Perkara pertama yang perlu yakin. Yang kedua, ingat bahawasanya Al-Quran itu menghadap jiwa manusia. Memberi, bila dah menghadap manusia, akhirnya Quran itu memberi ketenangan kepada hati manusia. Orang yang makin baca Quran, makin faham Quran, makinlah dia tenang jiwa. Apanya tidak, Allah Ta'ala kata, contoh ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Cerita daripada Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam gua Sur dikejar oleh orang-orang kafir Mekah dalam peristiwa hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar ni keluh kesah. Sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi akhirnya Nabi berkata, la takhaf wa la tahzan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu gemetar wahai Abu Bakrin. Kerana innallaha ma'ana. Allah itu bersama-sama dengan kita. Itu cukup dulu pada malam ini perbincang ulasan saya terhadap fan kepada seni bagaimana untuk kita tadabburkan Al-Quran. Jadi seterusnya kita masuk kepada fasa yang kedua yang perlu ataupun yang saya sebutkan sebelum ini. Kalau kita nak baca Al-Quran, paling kurang kita kena faham sedikit apakah bacaan kita ataupun apakah rahsia ataupun di sebalik daripada bacaan kita. Macam 2 hari lepas dalam kelas kita dalam hari Selasa, saya telah terangkan Alhamdulillah. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillah? Apa yang Allah nakkan kepada kita? Adakah hanya semata-mata kita ni bila dapat nikmat Alhamdulillah sahaja ataupun maksud yang lain? Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir, Alhamdulillah itu bukan sekadar kita dapat perkara-perkara yang kita rasa nikmat, tetapi jauh daripada itu, apa saja yang kita rasa nikmat ataupun yang kita rasa kurang sedap, tak sedap, demam lah mana-mana pun, ingatlah itu semua kurniaan daripada Allah Ta'ala yang perlu kita puji. Perlu kita puji. Kita sakit, Alhamdulillah. Kita senang, Alhamdulillah. Ya inilah yang dikatakan sebagai tadabbur kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin, ataupun ia merupakan surah daripada Al-Fatihah. Okey. Kita okey, pergi pada di sini. Ni perbincangan kita. Okey, dalam bahasa Arab ada satu perkataan dia dipanggil sebagai al-kalam. Al-kalam ni perkataan. Perkataan yang kita berkata-kata hari ini contoh yang saya cakap ni, ni panggil al-kalam. Al-kalam itu sebenarnya nak jadikan dia sebagai kalam, bukan semata-mata ianya perkataan. Tetapi al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, iaitu lafaz yang bersusun, yang tersusun, yang memberi faedah kepada orang yang mendengar. Kalaulah hari ini saya bercakap, tuan-tuan, puan-puan tak faham apa yang saya cakapkan. Apa saya cakap ni? Tak faham. Maka ia bukannya al-kalam.
Contohnya he. Apa tu Ustaz? Tak faham. Maka dia bukannya al-kalam. Sebab itulah nak sebut al-kalam ni. Nak sebut al-kalam ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah kata nama, yang kedua kata perbuatan, yang ketiga ialah harfun ataupun kata hubung. Jadi nak jadi contoh yang pertama ialah ismun. Ismun ni kata nama. Jadi bagaimana saya nak kenal ianya kata nama? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana satu dia ni kata nama? Okey, kita tengok dia kata, nak cam dia kata nama ni pertama sekali ialah dia berbaring di bawah. Contohnya, Lillah Rabbil. Jadi, kata nama ada tu. Ataupun at-tanwin. Pun dia, kalau ada tanwin di hujung kalimah, maka ia juga menunjukkan kata nama. Ataupun dukhul alif wal lam, boleh masuk dengan alif lam. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam. Maka ia menunjukkan kepada ismun kata nama. Maka kata hubung ataupun kata yang menyebabkan sesuatu kalimah itu, kataan itu, kata nama itu menjadi baris bawah. Mana dia? Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, wal kaf, wal lam. Daripada, ila, kepada, an, dari, ala, atas, fi, dalam, rubba, kadang-kadang, alba, al kaf, al lam. Contohnya, bismillah, bismi. Bismi itu ialah huruf ba masuk ke dalam huruf ba, maka merubahkan kepada ismi. Patutnya ismu, tapi bila dah masuk dengan ba maka baca bismi. Tu yang dipanggil kata yang mengubah kepada pada kata dipanggil huruful khafdi. Jadi bagi bawah. Al-kaf, kasyamsi, anta kasyamsi, kamu ni seperti matahari. Ataupun lam, lillahi. Itu semua adalah menunjukkan kata nama. Fi'lun. Yang mana fi'lun ini, fi'lun ini, kata kerja, kita nak cam dia ni kata kerja ataupun tidak, maka satu kalimah itu di awalnya ialah sama ada qad. Qad aflahal mu'minun. Jadi qad itu maksudnya sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Ataupun as-sin. As-sin ataupun saufa. Saufa yarda, mudah-mudahan, ataupun mereka akan redha. Saufa yarda. Ataupun dimasuki dengan ta'nis as-sakinah. Contohnya ialah huruf ta maftuhah. Berada pada akhir kalimah, maka ta itu pula ta mati, maka ia dinamakan sebagai kata kerja. Contohnya ialah dakhalat bainahum. Dakhalat mati kan? Ta tu mati. Jadi automatik ianya menjadi kata nama, kata perbuatan. Seterusnya ialah harfun. Harfun ini menunjukkan ialah ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Dia tak ada. Tak ada tanda fi'isim, kata nama pun tak ada. Kata perbuatan pun tak ada.
Jadi itulah sedikit pengenalan kita pada malam ini. Sebelum ni kita dah masuk pengenalan pada isim. Hari ini saya lanjutkan kepada pembahagian yang seterusnya ialah fi'alun wa harfun. Jadi kita berhenti dulu dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Sebelum saya masuk kepada fasa yang ketiga iaitu mengenai template yang saya sebutkan iaitu template tadabbur Al-Quran. Jom kita rehat dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Saya terlupa sebelum ini sepatutnya kita lihat dahululah apa dia pendahuluan kepada surah Al-Fatihah ini. Beberapa kelebihan-kelebihan yang datangnya daripada sunnah Rasulullah SAW terhadap surah Al-Fatihah memberikan kita motivasi, lebih motivasi. Sebelum kita mulakan dengan tafsiran ataupun tadabbur surah Al-Fatihah ini, eloklah kita lihat beberapa faedah ataupun beberapa perkara yang elok tentang surah Al-Fatihah. Pertama ialah riwayat daripada Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i daripada hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Nabi SAW berkata, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruj minal masjid. Qala fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Qala na'am. Alhamdulillah Rabbil Alamin hiya sab'ul masani wal Quran al-azim alladhi utituhu. Satu hari Nabi ini duduk dalam masjid, berada dalam masjid. Nabi berkata pada Sa'id bin Mu'alla, dia kata, adakah kamu suka aku ajarkan kamu satu surah yang besar ataupun yang kata ta'azam ni besarlah, yang agung dalam Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Maka qala fa akhadha bi yadi, dia pun pegang tanganku. Ketika mana aku nak keluar daripada masjid, maka aku berkata, ya Rasulullah, bukankah kamu telah berkata kamu nak ajarkan daku satu surah yang besar daripada Al-Quran Al-Karim? Maka Nabi berkata, na'am, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan seterusnya lah sampai ke akhir. Hiya sab'ul masani wal Quran al-azim alladhi utitu. Iaitu 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan Quran azim, Quran yang diberikan kepadaku. Seterusnya, hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW telah berkata, adakah atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha. Adakah kamu suka aku ajarkan kamu satu surah yang mana belum pernah turun dalam Taurat, belum pernah turun dalam Injil, dan belum pernah turun dalam kitab Zabur, dan belum pernah daripada Al-Furqan. Maka summa akhbarahu, Nabi pun mengkhabarkan annahul Fatihah. Hebat ataupun besar fadilat mempelajari ataupun beramal dengan surah Al-Fatihah. Seterusnya, warawal Imam Ahmad fi musnadihi wan Nasa'i min hadis Abdullah bin Jabir. Riwayat daripada Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Imam Nasa'i. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Jabir sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ala ukhbiruka bi akhyari suratin fil Quran. Adakah kamu suka aku khabarkan kepadamu satu surah yang paling elok dalam Al-Quran? Maka Nabi pun menjawab, maka aku kata, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, Iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimah, hingga pada akhir khatam surah Al-Fatihah. Jadi itu merupakan antara pengenalan terhadap surah Al-Fatihah. Jadi satu hadis yang lain mengenai fadilat ataupun mengenai faedah yang lain, rawa Muslim fi sahihi. Imam Muslim ni meriwayatkan dalam sahihnya
Dan juga Imam Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya daripada hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas berkata, ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina Rasulullah dan di sisinya ialah Jibril. Iza sami'a naqidan fawqahu sami'a. Kerana dia mendengar naqid. Naqid ni kalau kita tengok sini suara. Mendengar suara daripada atas. Maka Jibril pun mengangkatkan pandangannya ke langit. Maka dia kata haza babun qad futiha minas sama. Itu ialah, ini adalah suatu pintu yang mana ia terbuka daripada pihak langit, yang mana ma futiha qat, tak pernah berlaku ni. Maka qala fanazala minhu malak, maka turunlah bersama-samanya daripada para malaikat. Maka fa'atan nabi, bertemu dengan nabi. Maka dia kata, abashir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Maka bergembiralah dengan dua cahaya yang telah aku berikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain selain padamu. Iaitu pertama surah Fatihah dan juga akhir daripada surah Al-Baqarah. Amanar Rasul ma unzila ilaina. Lam taqra, tidak pernah pun seseorang pun yang taqra, aku membacanya harfa minhuma illa utita, kecuali aku memberinya. Okey. Satu hadis fadil kelebihan, yang mana hadis ini anna tuqra luzuman fi shalah, yang dibacakan dengan di dalam sembahyang. Maka riwayat daripada Muslim, Nasa'i, Tirmizi daripada Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidajun khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang solat tanpa membaca ummul kitab ataupun surah Al-Fatihah, maka khidaj maksudnya ialah tidak sempurna. Dan juga Imam Bukhari dan Muslim daripada Ubadah bin Samit berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi dalam mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini untuk menunjukkan bahawasanya sembahyang itu perlu dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, itu ialah sebuah sedikit fadilah, kelebihan yang mana kita perlu tahulah tentang surah Al-Fatihah. Okey, apakah kita sebagai permulaan ni, apakah dia perbincangan, maudhu' ataupun topik, tema perbincangan dalam surah Al-Fatihah? Sebelum kita masuk pada surah Al-Fatihah ni, jadi kita nak tahu dulu apa perbincangan utama di dalam surah Al-Fatihah. Adakah tentang perkahwinan ke, ataupun tentang perniagaan ke, ataupun bagaimana? Jadi kita kena ambil tahu. Barulah kita, seronoknya baca surah Fatihah ni, sebab macam-macam dibincangkan. Begitulah. Jadi sebab itu sebelum kita nak baca Quran tu, kita nak kena tahu apa tema dia, apa topiknya. Jadi perbincangan tentang tema dan topik tentang surah-surah Al-Quran ni, sebenarnya saya dah rancang kita nak bincang dalam peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga. Kan peringkat pertama. Peringkat kedua ni insya-Allah bila dah habis nanti peringkat kedua yang mana melibatkan surah-surah tertentu. Yang ketiga barulah kita bincangkan tentang tema-tema dan topik-topik bagi surah-surah dalam Al-Quran. Jadi perbincangan tentang surah Al-Fatihah ini, walaupun surah ini suratul qasiratul azimah. Surah ni pendek je. Pendek-pendek. Tetapi suratun mu'allafatun min darsin wahid. Tapi
Pelajarannya satu. Dia pendek tapi pelajarannya satu. Lijami'in likulliyatin kubra. Menghimpunkan segala perkara topik-topik yang besar. Pendek tapi perbincangannya besar. Ia bimusabati unwatin ammatin lid-din alladhi istafahu Allah li'ibadihi. Iaitu bersamaan dengan perbincangan topik-topik yang umum bagi agama Islam. Maka dihimpunkan perbincangan tadi di dalam surah Al-Fatihah. Walitarikhihim tujahu munzu nash'atihim ila an taqum as-sa'ah. Jadi perbincangan dalam tu tentang sejarah yang berkaitan dengan manusia sehingga pada hari akhirat. Jadi apakah temanya topik dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama ialah al-mabadi al-imaniyah allati yajibu an yu'min biha alladhi khalaqahumullah. Yang pertama ialah prinsip asas keimanan. Nak tahu, kalau kita nak tahu perbincangan tentang keimanan ni yang perlu, yang wajib diimani oleh seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad dalla 'alaiha sarahatan wa dhimnan bil luzumi zihni wa muqtadiyati. Jadi perkara ini telah ditunjukkan secara jelas dan secara tidak jelas. Jelas pun Tuhan kata, tak jelas pun Tuhan kata. Sebab apa? Sebab benda walaupun tak jelas sekalipun, tetapi akal kita ni boleh menerimanya. Qaulullahu azza wa jalla, seperti Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi persoalan daripada tiga ayat ini bermula daripada Alhamdulillah hingga pada Middin. Perbincangannya ialah tentang keimanan manusia kepada Allah, kepada hari akhirat, walaupun tidak dijelaskan dengan secara detail. Ini ayat akidah, ini ayat tentang Allah, tidak. Tapi secara fahamnya kita, Allah Ta'ala berkata begini, menunjukkan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita faham, inilah Allah sebenarnya. Jadi itulah perbincangan yang pertama daripada surah Al-Fatihah, iaitu berkaitan dengan keimanan manusia. Okey. Tema atau topik yang kedua. Matlubullah min ibadihi alladhina wada'ahum mawdi'al imtihan fi zurufil hayah. Fi hayatid dunya. Iaitu Allah lah sebagai tempat tujuan bagi hamba-hambanya yang Allah Ta'ala tempatkan mereka ini di dunia sebagai tempat untuk diuji. Jadi manusia ni berada di dunia ni ialah untuk diuji oleh Allah. Bila dah nak diuji oleh Allah, jadi Tuhan nak tengok ke manakah kita apabila kita diuji oleh Allah. Adakah kita ni kembali semula kepada Allah ataupun kita pergi kepada makhluk. Inilah yang dipanggil sebagai ujian besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup kita ni macam-macam problem. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi di manakah kita apabila kita bertemu dengan ujian? Ada manusia yang apabila dia diuji oleh Allah, maka dia tak boleh nak kawal diri. Akhirnya dia telah melakukan perkara yang akhirnya membinasakan dirinya sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala berkata dalam Quran Al-Karim surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu anfusakum.
Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, merosakkan dirimu sendiri. Sebab apa? Sebab apa ada orang bunuh diri, ada orang yang mana melukakan diri sendiri kerana dia sudah lari daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, topik yang ketiga, tema yang ketiga ialah ad-din alladhi nastafahu Allah li ibadihi alladhina wada'ahum mawdi'an fi dhuruf al-hayat dunya. Jadi Allah agama ni, agama Islam dah, yang mana dipilih untuk hamba-hambanya, yang mana dijadikan sebab ditempatkan manusia ini di tempat dunia dan menjadikan jalan yang lurus bagi mereka yang berkehendak untuk mengikutinya bagi mendapat bughyatan al-falah, mendapat kejayaan dunia dan juga hari akhirat. Jadi orang manusia yang mana Allah telah pilih bagi mereka untuk mendapat kejayaan, maka dia akan berjalan dengan jalan orang-orang yang beriman. Sebab itulah kita tengok ada perbezaan antara manusia. Manusia yang mana Allah jadikan sebagai bakal ahli syurga tak sama dengan mereka yang Allah tak jadikan bakal ahli neraka. Sebab itulah bila kita dalam keadaan hari ini, kita mesti bersyukur pada Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala melorongkan kita untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah. Puji Allah kerana kita ni dapat buat amal ibadah. Jadi tidak ada yang lain yang harus dipuji, hanya Allah Ta'ala. Inilah perbincangan Alhamdulillah sebenarnya. Akhirnya al-unwanur rabi'. Tema yang keempat ialah tarikh al-mawdu'in. Iaitu sejarah tentang dua tempat. Yang mana tempat mereka ini ialah seketika di dunia sejak daripada terbentuknya mereka ni kali pertama sehingga kepada hari akhirat. Jadi mereka ini menuju kepada Allah Ta'ala sejak ataupun ketika mereka berada di dalam cubaan ni. Jadi ada mereka yang mana Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran dalam surah Al-Fatihah ini, mereka yang mana berjalan atas jalan orang-orang yang mana ianya adalah mereka yang bertuah, mereka yang beruntung di dalam dunia dan akhirat. Contohnya Allah Ta'ala kata siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi mereka ini ialah mereka yang bertuah. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi golongan pertama ialah para nabi, yang kedua para syuhada, yang ketiga yang siddiqin, yang ketiga para syuhada, dan juga yang keempat ialah mereka-mereka yang soleh. Jadi orang-orang ini ialah orang-orang yang mana bertuah dan juga bernasib baik ketika di hari akhirat. Dan ada mereka yang mana di dunia di akhirat mereka ini mendapat kecelakaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu maghdub ditujukan kepada golongan Yahudi, waladdallin ialah golongan Nasran, golongan Kristian. Kenapa maghdub itu ialah kepada Yahudi? Ialah kerana Allah murka dengan golongan-golongan Yahudi disebabkan ialah kerana kerah kepala hatinya, summa qasat qulubukum min ba'di zalik. Dan juga sifat orang Yahudi ini dia membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang tidak ataupun mereka tak suka. Orang yang dia tak suka maka dia bunuh. Inilah perangai orang Yahudi. Dan juga waladdallin, iaitu
mereka yang sesat ini kembali kepada golongan Kristian. Kenapa? Mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Allah Ta'ala yang mereka sembah. Yang inilah yang menjadi kesesatan kepada golongan golongan Kristian ini. Okey. Seterusnya, وهذه العنوانات فقد جاء تفصيلها الوافي مع لواحق هذا التفصيل الاستدلالية والجدالية والتربوية والعقلية والنفسية وفي سائر صور القرآن. Dalam tema-tema inilah sebenarnya datangnya beberapa penafsiran berserta dengan lawahik macam indeks kepada penafsiran ini ialah untuk sama ada istidlal sebagai ambil dalil ataupun perdebatan ataupun tarbawiyah, didikan akal dan rohani. Jadi inilah yang berada dalam surah Al-Fatihah. Jadi setiap perkataan itu, setiap kalimah itu, kalaulah ditadabburkan sebenarnya, maka ia akan menjadi butiran-butiran permata kepada manusia. Kepada kita lah kita akan dapat ambil dan juga kita akan dapat beramal dengannya. Masya Allah. Inilah yang hasrat daripada kelas tadabbur Al-Quran yang mana kita pada hari ini bersama-sama. Okay. وفي هذه السورة العظيمة يعلمنا ربنا جل جلاله كيف نكرر في صلواتنا وفي أذكارنا وفي رقانا الكلية الكبرى للدين الذين اصطفاه لنا. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita ni setiap kali sembahyang kena baca Quran, baca surah Al-Fatihah? Kenapa tak mulakan dengan surah Al-Ikhlas ke, mulakan dengan surah An-Nas ke? Kenapa nak mula dengan surah Al-Fatihah? Iaitu Allah nak tunjukkan kepada kita bahawasanya ada suatu perkara yang penting di dalam agama kita yang dinamakan sebagai perkara-perkara utama dalam agama. Sebabkan kita orang Islam, Allah ajar kita secara zihni, secara fikiran. Kalau tak faham, pergi tanya orang lain. Apa yang difahamkan tentang surah Al-Fatihah? Jadi apa yang saya terangkan dalam 2-3 hari ini mengenai surah Al-Fatihah, itu merupakan tafsiran ataupun tadabbur yang basic. Tadabbur yang basic yang perlu kita tahu. Di sana sebenarnya banyak lagi tafsiran, tadabbur yang mana berkaitan dengan ayat. Tetapi disebabkan masa kita ni yang terlalu sedikit, 1 jam 30 minit, memang tidak sempat untuk saya nak ulas semuanya. Kenapa begini? Jadi di situlah kita merasakan, ya Allah, Al-Quran ini merupakan sumber ilmu kepada kami. Tapi sayangnya kami tidak hiraukan seruan tersebut. Jadi kita sebenarnya adalah orang yang hari ini alhamdulillah kita hari ini beruntung kerana kita dapat menjamah jamuan daripada Al-Quran Al-Karim. وهي الكليات التي جاء تفصيلها في سائر سور Al-Quran Al-Majid, iaitu universal yang didatangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan disebabkan itulah dinamakan sebagai Ummul Quran. Okey. Barulah kita masuk kepada at-tadabbur at-tahlili li-surati. Jadi bagi peserta kita yang baru, jadi sedikit sebanyak perkara ini saya nak kena ulang balik, mudah-mudahan insya-Allah bahawasanya kita akan mendapat manfaat. Okey, daripada apa yang saya tunjukkan template ini, template daripada permulaan ayat Quran, lepas tu analisis ayat, lepas tu intisari ayat, lepas tu faedah daripada ayat, kemudian pelan tindakan daripada ayat.
Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang mungkin bagi mereka barulah kot. Sebab benda ni pun benarnya saya pun baru dapat daripada kajian-kajian saya sendiri, saya dapati inilah perkara yang utama yang perlu diketahui daripada tadabbur ayat. Okey, kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Jadi semalam kita tamat sampai pada Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi pergi kepada Malik Yaumiddin. Tapi kita ulang baliklah. Alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Segala puji. Segala puji bagi Allah ni ialah at-tahaddus ala wahdihi tamjidi bisifatil mahmudi al-jamilah. Iaitu kita, bila kita nak puji Allah ni, ialah kita memuji Allah, menceritakan nikmat Allah Ta'ala dengan cara kita ni memuliakan Allah, dan juga dengan kaedah cara yang terbaik. Nanti sebagai segala puji. Bukan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah saja. Tetapi kaedahnya, caranya, sifatnya tidak menunjukkan kita tu mengucapkan Alhamdulillah. Wa ta'rifu ba'd ahli al-ilmi, dan sebahagian daripada para ulama juga berkata yang dimaksudkan dengan memuji itu ialah memuji dengan lidah alal jami'il ikhtiyari, dengan cara, dengan kaedah yang terbaik. Dengan kaedah terbaiklah. Jadi mungkin kita tahu bila saya ni nak puji Allah, maka pujian yang bentuknya bagaimana? Adakah bentuknya sekadar main-main di lidah saja ataupun bagaimana? Ya, inilah yang perlu kita ambil perhatian. Perlu bertanya guru-guru, macam mana saya nak ucap Alhamdulillah dengan cara yang terbaik? Kadang-kadang ia ni tidak dibincangkan. Kita kata Alhamdulillah. Itu je lah. Alhamdulillah. Tunduk kepala. Alhamdulillah. Adakah itu yang dikatakan sebagai ucapan Alhamdulillah dengan cara yang terbaik? Jadi sebenarnya ialah dengan cara terbaik ni kena rujuk kepada orang-orang soleh. Bagaimana cara kita nak memuji Allah dengan cara yang terbaik? Jadi itu yang perlu kita tahulah. Wa alif lam fi kalimatil hamdi huna istighraqiyah ta'ammu kullu ajnasil hamdi wa anwa'ihi wa asnafi wa afradi. Yang dikatakan dengan alhamdu pada kalimat alhamdu tu alif lam, di situ maksudnya ialah istighraqiyah. Maksudnya ialah merangkumi semua jenis pujian, segala bentuk dan segala detail di dalam pujian. Sebab itulah Allah memulakan dengan Alhamdulillah. Nak tunjukkan bahawasanya kita ni kalau kita tak belajar tentang puji kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka kita hanya memuji Allah dalam keadaan yang tidak sempurna. Sedangkan Allah Ta'ala kata istighraqiyah alhamdu. Mu kena puji aku sedalam-dalamnya, serapat-rapatnya, sebaik-baiknya. Sebab aku dah kata alhamdu. Jadi inilah yang menjadi sedikit berat kepada kita. Sebab itu bila diajukan kepada bukit, pada bukit dan lain-lain, maka mereka tidak mahu menerima beban amanah. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran Karim, bahawasanya
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها. Jadi segala langit, segala bukit bukau telah ditujukan. Mu nak pegang ke tanggungjawab amanah ni. Tanya Allah kepada makhluk-makhluknya. Maka semua kata, فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَتَنَّعْلَا يَا Allah. أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Dan merayu-rayu, ya Allah, janganlah kami yang menjadi mereka yang terbeban dengan amanah ni. Tetapi Allah Ta'ala kata, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Berbeza dengan manusia ni. Manusia ni ambil. Walaupun dia adalah beban kepada kita, kita juga tetap juga ambil. Padahalnya, segala makhluk-makhluk yang kuat-kuat ni, semuanya telah menolak. Tak naklah, kalau boleh tak naklah, ya Allah, berat ni tanggungjawab kita sebagai makhluk Allah Ta'ala yang dipanggil khalifah. Jadi sebab itulah, jadi kita ni bila kita tahu bebanan kita ni kuat, maka kita perlu cari jalan. Bagaimanakah yang terbaik aku nak sembahkan kepada Allah? Adakah dengan cara Alhamdulillah Rabbil Alamin ataupun bagaimana? Jadi inilah memerlukan kepada pencerahannya. Okey, selamat datang Luqman. Okey, kita pergi lagi. ويتناول أيضا تنزهه جل وعلا عن كل الصفات التي لا تليق بجلاله ما علمنا منها وما لم نعلم. Dan Allah Ta'ala bila dah guna Alhamdulillah, perkataan Allah itu menunjukkan bahawasanya Allah itu bersih daripada segala sifat kekurangan. Jadi kita jarang kita dengar Jalla wa'ala. Biasa kita dengar ialah Azza wa Jalla. Apa beza Jalla wa'ala dengan Azza wa Jalla? Bezanya ialah bila kita kata Jalla wa'ala, merujuk kepada ialah kita bersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Tu yang jadi Jalla wa'ala, maksudnya adalah kita sifatkan Allah dengan sifat-sifat kemalat ataupun kemuliaan. Tu yang jadi Jalla wa'ala. Tapi biasa orang kita baca Azza wa Jalla. Boleh juga, tapi tak adalah maksud seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu kata Jalla wa'ala an kulli sifatil lati la taliqu jalali. Jadi Allah Ta'ala ni bersih daripada segala sifat kekurangan, dan Allah juga bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengannya. Falahul hamdu li bara'atihi minha wa tanazzuhu anha. Kita ni puji Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala itulah Tuhan yang mana layak untuk mendapat pujian. Walaupun kita puji kawan kita sekalipun, yang layak untuk mendapat pujian hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi kita pergi pada lillah, alif lam al-jarrah huna. Ia bermakna al-milk atau al-ikhtisas. Jadi alhamdulillah itu maksudnya keseluruhan ataupun segala puji. Kalau kita kata hari ini segala puji, segala jenis puji lillah. Lillah itu maksudnya ialah al-milk, kemilik ataupun tertentu. Kalau kita nak baca, kalau kita nak terjemahkan sebenarnya kan, alhamdulillah, segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala jua. Kalau kita nak terjemahkan sebenar-benarnya, inilah yang dikatakan sebagai tadabbur. Okey. Kalau saya nak
Saya nak ceritakan ayat surah lain. Surah lain kan. Biar kita dapat satu info hari ni. Okey. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Okey. Cuba type ataupun cuba seorang tolong terjemahkan maksud tersebut. Tolong seorang ataupun type. Innal insana lafi khusr. Apa maksud dia? Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Boleh. Cuba tolong seorang. Okey. Ataupun saya pergi. Biasanya kita dengar kalau wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Okey, saya nak minta awak tuan-tuan dan puan-puan hari ni type. Bila tuan-tuan baca segala sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, apa yang dalam diri tuan-tuan rasa? Tuan-tuan dan puan-puan rasa apa? Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nak tanya, ada tak perasaan takut? Disebabkan itulah bila kita tidak tadabbur, kita tak analisis ayat itu, ini jadi dia. Sebab itu saya kata kita kena mula dengan analisis ayat. Okey, kita kata inna, sesungguhnya al-insan, semua manusia. Innal insan la tu maksudnya sesungguhnya manusia memang fi khusrin, dalam kerugian. Okey, saya nak tanya. Terjemahan pertama dengan terjemahan yang kedua, mana satu yang lebih kita takut? Mana satu? Daripada satu dengan dua tadi, mana yang lebih terkesan kepada kita? Okey, tolong jawab. Tolong type yang chat ataupun ni. Macam mana? Yang kedua. Yang kedua. Yang lain? Okey, sebenarnya yang kedua itulah yang lebih kita takut. Sebab itulah yang pentingnya adalah kepada, betul. Yang pentingnya tadabbur. Hari ini orang baca tafsiran Al-Quran. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa yang ada feel kepada kita? Apa yang feel? Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tak ada feel. Sebab itulah kita sanggup membuang masa. Sanggup untuk tidak produktif. Nampak tak? Tetapi bila kita tadabburkan ayat, bermula dengan analisis yang saya sebut, yang kita buat sebelum ini, yang kita buatkan pertama, kita buat pertama, innal insan, sesungguhnya semua manusia memang dalam rugi. Allah Ta'ala kata, selagi mana mu jadi manusia, mu memang dalam rugi. Sebab itu Tuhan kata, illallazi, Tuhan pun buat pengecualian, beberapa golongan. 4 golongan yang Tuhan kecualikan daripada rugi. Antaranya, watawasau bilhaqq, iaitu mereka yang berwasiat dengan kebenaran. Apa yang kebenaran tu? Iaitu Al-Quran. Mereka yang bercakap, berwasiat dengan Quran. Watawasau bisabr, dikatakan mafhumnya ialah berwasiat, saling berwasiat, saling memperingati dengan sembahyang. Jadi inilah yang dikatakan tadabbur. Andai kata contohnya alhamdulillah, segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Adakah manusia pada hari ini layak untuk dipuji? Layak untuk mendapat pujian? Layak, sebab Nabi kata, barang siapa yang bersyukur, yang tidak bersyukur pada manusia, sebenarnya dia tidak benar-benar bersyukur pada Allah. Dia tak tahu bahawasanya segala nikmat itu bukan direct turun daripada langit. Kan? Saya alhamdulillah hari ini dapat makan daripada langitnya turun. Jadi tak ada lagi begitu. Lah daripada zaman Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana 'idan
Li awalina wa akhirina wa ayatan min. Itu yang last sekali. Tak ada dah selepas itu makanan turun daripada langit. Yang lainnya semua mesti dengan keadaan daripada manusia, daripada manusia datang. Sebab itulah kita dikehendaki untuk berterima kasih kepada manusia, tanda kita faham. Wah, aku sebenarnya hari ini faham dah bahawa nak dapat nikmat itu mesti dengan usaha. Nampak tak? Inilah orang panggil orang tadabbur. Orang tadabbur Quran. Tapi saya tak adalah kita nak hula sampai yang lebih dalam daripada ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan masih bersama-sama dengan saya sehingga kepada akhir, kita harap sampai pada peringkat tu, peringkat yang lanjutan. Lanjutan tu kalau semua sudah hadir setiap kali masa pertemuan kita, insya-Allah banyak yang akan tuan-tuan dapat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan apa yang saya sebutkan ini ada dinyatakan, dan ini dari panduan saya, iaitu daripada kitab tadabbur, qawaidut tadabbur, kaedah untuk mentadabburkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ada pedoman, ada asas supaya kita lebih yakin. Inilah keyakinanku. Supaya kita dapat beramal. Sebab kita nak beramal sebenarnya. Kita baca Quran ke apa, kita nak beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi barulah kita masuk sikit. Lillah wa naqulu bihasbi as-sina'ah an-nawiyah. Ini kita kata kalau pembincangan dalam nahwu, ia ada berkaitan dipanggil sebagai jar wa majrur, tapi kita belum masuk lagi dalam tajuk ini. Ini ialah peringkat pertengahan nanti. Yang kalau nak bincang tentang mubtada wal khabar, batu jar wa majrur, muta'alliq mahzuf wal khabar, ini ialah perbincangan yang pertengahan ataupun peringkat lanjutan dah. Peringkat sekarang ni kita nak kenal asas basic dalam bahasa Arab. Fama'na ibaratun alhamdulillah kullul hamdi ma nastati'u tasawwurahu wa ma la nastati'u tasawwurahu ala sifati zatillah wa sifati af'ali. Orang kata bila kita nak puji Allah ni biar dengan keadaan rasa. Okey. Saya kata contoh. Kita dah makan nasi ayam, bukan nasi apa kok. Alhamdulillah. Kita menikmati makanan yang kita depan mata kita tu, supaya bila kita sebut Alhamdulillah, kita sebut itu ialah dengan rasa, dengan perasaan. Bukan sekadar Alhamdulillah. Kalau saya tanya ni, mana satu kita pada hari ni? Kita dalam keadaan sebut Alhamdulillah tu dengan rasa ataupun dengan sebutan saja? Cuba jawab. Yang mana satu kita hari ni? Yang pertama ke yang kedua? Cuba jawab. Chatting. Satu ataupun dua. Satu ni dengan perasaan Alhamdulillah. Ataupun yang kedua, Alhamdulillah. Yang satu, Alhamdulillah. Kalau macam tu, saya pun seronok. Jawab kalau kita hari ni, kalau kita sebut Alhamdulillah, seronoknya saya makan nasi. Alhamdulillah. Kita merasai betapa penat jerihnya petani itu menanam pokok padi, lepas tu dimasak, lepas tu dengan makanan, tak kira lah lauk apa pun kita makan, kita dapat makan masuk dalam perut kita, kenyangnya kita. Alhamdulillah. Biar kita sebut tu bukan kerana sebutan sebagai latah. Alhamdulillah. Biar sebutan kita tu penuh dengan perasaan. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Ni orang kata orang tadabbur.
kita tadabbur ni nak pergi pada peringkat itu. Amalannya ialah nikmati. Kalau kata apakah pelan tindakan daripada kita belajar Alhamdulillah Rabbil Alamin, ialah cuba untuk menjiwai setiap perkataan kita Alhamdulillah. Kan cantik tu kalau boleh diamalkan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. ويلزم من كون كل الحمد لله تفرد بهذا الحمد فلا يشاركه في كمال الحمد شيء في الوجود. Maka kita kena faham bahawasanya segala puji bagi Allah ni tertentu hanya bagi Allah. Pelan tindakannya ialah bila kita menyatakan syukur, tidak ada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. وهذا يتضمن الإعلان عن توحيد الله في ذاته وفي صفاته وأسمائه الأسماء الحسنى. Jadi bila kita kata Alhamdulillah, yang tertentu pujian yang layak untuk menerima puji hanya Allah Ta'ala sahaja. Yang inilah yang dipanggil sebagai tauhid. Tak ada dah orang lain. Tak ada dah orang lain yang berhak untuk menerima pujian hanya daripada Allah Ta'ala juga. Jadi kalau kita dah sampai peringkat itu, inilah dipanggil sebagai al-mu'min al-muwahhid. Iaitu mukmin yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. بهذه الجملة القصيرة يعلمنا الله كيف نحمده تعالى ونثني عليه جل وعلا. Jadi dengan jumlah yang pendek ini Allah Ta'ala mengajarkan kita bagaimana cara kita nak memujinya, bagaimana kita nak memberikan pujian kepada Allah Ta'ala. فَنَحْنُ بِوَصْفِنَا بَشَرًا مَحْمُودِ الْمَدَارِكِ La nastati'u an nudrik min kamalillah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ajar kita memuji Allah sebab dia tahu hamba dia ni tak pandai, tak tahu cara nak puji Allah. Kalau nak puji pun mesti ada sekatan, ada beberapa perkara yang tak mampu nak buat. Jadi bila Allah Ta'ala Allah Ta'ala turun ke ayat ini, Allah Ta'ala nak ajar kamu selepas ni kalau nak puji Allah, puji macam ini. Puji macam ini. Inilah cara kita nak memuji Allah. Ibarat begitu. Sebab Tuhan tahu kelemahan yang ada pada manusia. Okey. Izan fanahnu la nastati' an nuhsi sana'a alaih bima huwa lahu ahlun ala wajh tafsir. Kerana Allah Ta'ala lah yang mana layak untuk kita puji. Jadi kita dengan kemampuan kita pada hari ini tak layak, tak mampu. Tuhan kata, jikalau wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak puji nikmat Allah Ta'ala, kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kamu tak dapat nak hitung. Disebabkan itu nak Tuhan kata, ajar Alhamdulillah. Nampak tak? Jelas ataupun tidak? Jadi kalau jelas, saya minta komen jelas. Saya suka sekarang ni kita nak cuba interaksi. Dah di peringkat kita sekarang ni mentadabbur, jadi saya nak supaya semua daripada kita ni berinteraksi. Saya nak tahu macam mana, jelas ataupun tidak, apa penerangan saya pada hari ini. Kalau saya kata okey, kalau saya katalah mulai pada hari ini saya akan buat sedikit macam test. Saya nak buat test. Faham ke tidak apa yang saya ajar pada hari ini mengenai tadabbur surah Al-Fatihah sampai kepada Alhamdulillah ni, dah faham ke tidak? Jadi saya nak nanti insya-Allah pertemuan kita pada minggu hadapan, saya nak semua daripada kita cuba print. Jangan lupa tak print ya. Template tu boleh ubahlah, bolehlah ubah. Saya ni ambil warna biru, bolehlah ubah warna lain. Yang kata, Ustaz saya nak tukar warna lain, tukar. Nak jadikan kosong ke, nak buat nota ke macam mana ke, terpulang pada masing-masing. Sekarang ni saya akan beri itu template untuk pembelajaran kita.
Jadi qul hamdi lakin astati'u. Kalau nak kira kita ni dengan apa yang Allah Taala berikan, tidak mampu kita nak puji. Tetapi Tuhan kata, buat begini. Qul hamdillazi yumkinu an yuhmada bihillah huwa lahu wahdahu la yusyarikuhu fihi ahada. Jadi sebenarnya wala ikhtisar hadhihi al-ibarah ila aqall al-kalimat ad-dallat 'alayha naqul alhamdulillah. Sebenarnya Tuhan ajar kita daripada alhamdulillah. Kalau kita nak beri tafsiran, nak menafsirkan alhamdulillah ni begini. Setiap pujian yang mana yang mungkin dipuji bagi Allah dan ialah saja yang layak dipuji, tidak ada sesuatu pun yang syirik kepadanya. Jadi panjang tu Tuhan ajar kata baca alhamdulillah. Inilah dipanggil sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup dulu pada malam ini pertemuan kita. Jadi pertemuan akan datang saya harap kita kalau boleh ajak kawan-kawan kita yang lain. Jom kita join sama-sama. Sebab bila kita dah dapat join dalam grup kita ni nanti mudah-mudahan makin lama makin kita ramai, makin ramai. Jadi saya kata barulah kita nak jadi umat yang terbaik. Nampak tak? Nak jadi umat yang terbaik tadi kena berdasar kepada Al-Quran. Kalaulah semua orang dapat beramal dengan innal insana lafi khus. Saya rasa tak ada lagi yang masuk pukul 8, pukul 8.30 tu keluar nak minum air. Ada yang mana masuk lewat-lewat ke tempat kerja. Sebab apa? Dia faham innal insana lafi khus. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dia faham dengan apa yang dinyatakan daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi, maka dia tak buat lah. Jangan buat, jangan membazir masa, Tuhan marah. Tuhan dah kata, manusia ni memang rugi je kerjanya. Kerjanya rugi je. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Tuhan berikan pengecualian kepada 4 golongan ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Jumpa lagi insya-Allah pada hari Selasa depan. Ajak-ajaklah kawan-kawan kita sama-sama bersama-sama dalam mentadabburkan Al-Quran Al-Karim supaya semua dapat fadilah dan juga keberkatan daripadanya. Jumpa lagi insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih semua.